Melati kuntum tumbuh di taman, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya ucapan, mohon sembah pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim dan salam sejahtera. Bak kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Jadi, izinkan saya perkenalkan diri dahulu. Nama saya Izzah Al-Umairah binti Muhammad Rizal. Saya murid tahun 6 Al-Farabi dan belajar di Sekolah Kebangsaan Kuala Pari, Ipoh Perak. Para hakim di alam maya sekalian yang saya hormati, pada hari ini saya ingin menceritakan tentang sebuah buku yang telah saya baca dan sangat menarik perhatian saya. Buku ringkas tapi menarik ini bertajuk Buku Sains Menerusi Seni Air. Buku yang menarik ini diterbitkan tahun 2000, mengandungi 30 layan muka surat. Penulis buku ini ialah Hilary Devonshire. Buku ini mengandungi gambar berwarna-warni dan mempunyai pelbagai idea dan aktiviti yang menjadikan air sebagai seni bahan utama. Sebenarnya, terdapat banyak keluaran buku sains daripada syarikat pustaka sistem pelajaran sendirian berhad ini. Tetapi, saya teruja untuk berkongsi resensi buku ini kepada tuan-puan yang buku sains menerusi seni air ini. Tuan-puan di alam maya yang saya hormati, kenapa saya memilih buku ini? Buku ini menerangkan prinsip asas sains menerusi pelbagai teknik kesenian khasnya sains menerusi air dengan cara yang sangat mudah untuk difahami. Buku ini juga menunjukkan bagaimana eksperimen yang ringkas tentang sains dan juga dapat menambahkan minat dan menimbulkan sifat kreatif dalam diri saya. Dan mungkin kelemahan buku ini perlukan bantuan orang dewasa untuk memahami lebih lanjut tentang mengendalikan eksperimen sains dan aktiviti kesenian. Hadirin sekalian, seperti yang sedia maklum, air sangat penting dalam kehidupan kita. Air merupakan satu khazanah alam yang tidak ternilai harganya. Kita perlukan air untuk menjalani kehidupan seharian kita. Air meliputi 70% bumi kita dan air merupakan bahan yang paling berguna. Air juga boleh membantu aktiviti kesenian. Contoh yang saya telah lakukan eksperimen seperti yang terdapat di dalam buku ini di rumah ialah membuat patung kertas air. Di antara sifatnya ialah boleh membasah benda-benda kering. Jadi saya telah merendamkan beberapa helaian surat khabar yang telah dikoyak dan dicampurkan dengan sedikit penampal kertas dinding dalam mangkuk. Setelah dikacau, saya tambahkan air kerana adunan menjadi pekat. Setelah sebati, kemudian saya bentukkan adunan tersebut menjadi bola untuk membuat kepala patung yang saya sukai. Mudah dan menarik bukan? Para hakim saya mulakan, apa yang ditunjukkan oleh eksperimen ini adalah hakikat bahawa kita dapat membuat sesuatu menggunakan input yang sama dan proses yang berbeza. Hasilnya tidak standard atau tidak sama dan bergantung kepada persepsi orang yang melihat. Seperti patung kertas yang saya cipta itu, berbeza dengan bentuk dan rupa dari hasil yang ditunjukkan dari buku ini. Inilah yang kita sebut sebagai seni. Di sinilah sains dan seni bergabung dalam menghasilkan produk. Puan-puan yang saya ingati, sekiranya kita berfikir secara intelektual, semua benda adalah seni. Kerana walaupun sebatang daun pokok dibina untuk mempunyai warna dan bentuk yang indah yang sesuai dengan persekitaran. Hadirin sekalian, sains adalah teori, seni adalah konsep. Sains berdasarkan teori dan hipotesis dan setiap fenomena dapat dijelaskan melalui sains. Seni tidak memerlukan bukti dan memang tidak dapat dibuktikan. Puan-puan yang dihormati, untuk menimbulkan minat sains dan menimbulkan sifat seni dalam diri anak-anak, tabiat membaca perlu disemai dari peringkat awal. Peranan ibu bapa sangat penting dalam menyemai tabiat membaca dalam diri anak-anak sejak kecil lagi. Buku adalah gerbang ilmu dan membacanya adalah kunci dunia. Sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.